Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insya-Allah untuk video kali ini, sekali lagi kita bersama-sama akan melakukan tugasan dalam buku pendidikan Islam, buku aktiviti pendidikan Islam tahun 2. Okey, untuk kali ini ia berkaitan dengan bidang akidah iaitu unit 1, kenali sifat-sifat Allah. Kenali sifat-sifat Allah. Lihat pada muka surat 55. Okey, kita lihat pada arahannya. Sebut dan suaikan. Sebut dan suaikan. Okey. Sebelah ini ialah berkaitan dengan sifat. Sifat Allah. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang di sebelah ini pula ialah maksud ataupun ini dalam bahasa Arab, ini pula dalam bahasa Melayu. Macam itulah. Okey, baik. Kita lihat pada saya akan baca. Akan baca di sebelah sini. Murid-murid semua mesti tahu kan kena buat apa? Maknanya kena sesuaikan dengan padanan yang betul. Contoh dia ada bagi yang pertama ini ialah wujud. Sifat Allah yang pertama wujud. Jadi apakah maksud wujud? Maksudnya ada. Jadi sesuaikan dengan padanan yang betul. Okey, Ustaz akan baca satu persatu. Nombor 1, wahdaniyah. Nombor 2, baqa. Nombor 3, qidam. Nombor 4, iradah. Dan yang terakhir, nombor 5, ilmun. Okey, kita lihat pada yang sebelah ini. Yang pertama, mula pada atas, sedia ada. Okey, ini pula, Esa. Okey, Esa. Ini jawapannya dah ada tapi Ustaz akan bacakan juga. Ada. Bawah ini mengetahui. Dan yang ini kekal. Ini pula berkehendak. Jadi murid-murid semua kena sesuaikan dengan padanan yang betul. Maksud yang betul. Kalau wahdaniyah, lihat pada buku teks apakah maksud wahdaniyah. Kemudian murid-murid semua gariskan. Okey. Bagaimana nak rujuk dekat mana ni? Boleh kita rujuk pada buku teks muka surat 56 hingga 57. Jom kita rujuk sama-sama. Okey, baiklah. Ini adalah muka surat 56 dalam buku teks pendidikan Islam tahun 2. Di sini murid-murid dapat lihat ada 20 sifat Allah Subhanahu Wa Taala, adanya wujud, khidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah, khudrah, iradah, ilmun, hayyah. Kat bawah pun ada sam'un. Ni bukan surat yang lain. Sam'un, basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan yang terakhir, kaunuhu mutakalliman. Ini adalah 20 sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid boleh rujuk pada muka surat 56 dan 57. Okey, yang di sebelah ini adalah maksud kepada sifat-sifat Allah ni. Wujud ni dalam bahasa Arab. Kemudian yang di sebelah ini adalah dalam bahasa Melayu. Murid-murid boleh lihat sendiri. Ustaz akan baca juga. Okey. Yang pertama ni wujud maksudnya ada. Khidam maksudnya sedia ada. Baqa maksudnya kekal. Mukhalafatuhu lil hawadithi maksudnya bersalahan dengan yang baharu. Nombor 5, qiyamuhu bi nafsih maksudnya berdiri dengan sendiri. Nombor 6, wahdaniyah maksudnya esa. Nombor 7, khudrah maksudnya berkuasa. Nombor 8, iradah maksudnya berkehendak. Nombor 9, ilmun maksudnya mengetahui. Nombor 10, hayyah maksudnya hidup. Dan nombor 11, sam'un iaitu mendengar. Nombor 12, basar maksudnya melihat. 13, kalam berkata-kata.
14, kaunuhu khadiran, maksudnya keadaannya berkuasa. Nombor 15, kaunuhu muridan, maksudnya keadaannya berkehendak. Nombor 16, kaunuhu aliman, maksudnya keadaannya mengetahui. Nombor 17, kaunuhu hayyan, maksudnya keadaannya hidup. 18, kaunuhu sami'an, maksudnya keadaannya mendengar. Nombor 19, kaunuhu basiran, maksudnya keadaannya melihat. Nombor 20, kaunuhu mutakalliman, maksudnya keadaannya berkata-kata. Ini adalah 20 sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa melakukan buku aktiviti, tugasan buku aktiviti itu, murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 56 dan juga 57. Okey, itu sahaja. Kita kembali semula ke buku aktiviti pendidikan Islam. Okey, baiklah. Kita lihat pula pada muka surat 56. Okey, arahannya ialah warnakan sifat-sifat Allah. Jadi dekat sini ada beberapa kalimah yang ada antaranya bukanlah sifat-sifat Allah. Jadi, apa yang murid-murid kena buat? Kamu semua kena warnakan sifat-sifat Allah sahaja. Yang sifat-sifat Allah sahaja yang kamu warnakan. Ada berapa tadi sifat-sifat Allah? Ada 20. Kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 56 dan juga 57. Tengok, ada tak dekat sini yang ada sifat-sifat Allah? Kalau ada, kamu warnakan. Ni contoh dia dah bagi. Contoh khidam. Khidam adalah salah satu daripada sifat Allah. Jadi kamu warnakan. Nak guna warna apa? Tak kisah. Guna saja warna yang kamu ada. Tak ada masalah. Okey. Jika kamu tiada pensel warna, kamu boleh lorekkan dengan pensel. Tak ada masalah. Okey. Kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 56 hingga 57. Okey. Baik, kita lihat pula muka surat yang seterusnya. Okey, baik. Arahannya ialah tulis betul atau salah. Okey. Tulis betul atau salah. Okey, baik. Contoh. Contoh. Di sini Ustaz akan bacakan. Contoh dia dah beri. Basar ertinya Allah Maha melihat. Betul ataupun salah? Kamu lihat buku teks, tengok. Betul. Kalau betul, tulis betul di sini. Kalau salah, tulis salah. Ini jawapan dia dah bagi. Betul. Okey. Ustaz akan baca nombor 1 hingga 4. Maaf, nombor 1 hingga 5. Okey, nombor 1. Mukhalafatuhu lil hawadithi bermaksud Allah sama dengan makhluk. Betul ataupun salah? Kamu tengok sendiri. Okay? Nombor 2. Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Betul ataupun salah? Nombor 3. Allah berkuasa ke atas semua makhluk. Betul ataupun salah? Nombor 4. Manusia akan kekal, begitu juga Allah Ta'ala. Betul ataupun salah? Okey. Baik, nombor 5. Pendengaran Allah tidak terbatas. Betul ataupun salah? Kamu boleh rujuk pada buku teks. Sama juga yang macam tadi, muka surat 56 hingga 57. Kamu boleh rujuk sendiri dalam buku teks. Okey. Baiklah, kita lihat pula pada muka surat 58. Okey. Arahannya, padankan dengan situasi yang betul. Padankan dengan situasi yang betul. Okey. Ini ada beberapa gambar. Beberapa gambar yang diberikan dalam buku aktiviti ini. Kat sini dia ada tulis, bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Okey, di mana kamu nak rujuk? Kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 58. Okey, mari kita rujuk sama-sama. Okey, baiklah. Kita lihat pada buku teks pendidikan Islam.
Okey, pada muka surat 58. 58. Bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Tadi kamu lihat ada beberapa gambar kan? Okey, Ustaz akan baca. Mungkin kamu boleh kaitkan ayat ini dengan gambar yang diberikan dalam buku aktiviti itu. Okey, yang pertama. Saya tidak merosakkan harta awam kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha berkuasa. Nombor dua. Saya tidak redha, saya sentiasa redha, saya sentiasa redha dengan setiap ketentuan Allah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha berkehendak. Yang seterusnya, saya tidak menipu ibu dan ayah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha mengetahui. Dan yang terakhir, saya tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha melihat. Okey. Ini adalah contoh yang diberikan dalam buku teks pendidikan Islam. Apa yang Ustaz tunjuk ke kamu. Okey, contoh saya sentiasa redha. Redha ini maksudnya dia menerima ketentuan Allah. Apa yang Allah beri kepada dia, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan kepada dia, dia redha sahaja. Kerana apa? Kerana meyakini bahawa Allah bersifat maha berkehendak. Contoh sama juga, saya tidak menipu ibu dan ayah kerana kalau kita tipu sekalipun, Allah tu maha mengetahui. Okey. Saya tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian. Kenapa? Kerana meyakini bahawa Allah bersifat maha melihat. Kita yakin Allah tu maha melihat. Jadi, kalau kita buat jahat sekalipun dalam orang lain tak tahu, tapi Allah tetap tahu kerana Allah itu maha melihat. Okey, Allah nampak apa yang kita buat. Ini adalah contoh daripada buku teks pendidikan Islam. Kamu boleh kaitkan ayat ini dengan gambar yang diberikan dalam buku aktiviti pendidikan Islam. Okey, jom kita kembali semula ke buku aktiviti pendidikan Islam. Okey, baiklah. Tadi kamu dah lihat dalam buku teks pendidikan Islam. Jadi kamu boleh kaitkan dengan gambar-gambar ni ya. Gambar yang pertama contohnya dia sedang berdoa. Jadi kamu kena buat apa ni? Kamu kena padankan. Maksudnya kena gariskan. Ni nampak dah dia dah gariskan. Bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Jadi apa yang dia buat? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia mencapai kejayaan. Nampak tak ada gambar dia berjaya tu? Nampak? Dia berdoa kepada Allah. Baiklah. Yang seterusnya, nampak tak gambar ni? Dia buat apa ni? Dia sedang mencuri. Nampak dia sedang mencuri. Jadi, kalau dia mencuri macam ni, bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah tak? Bukti tak dia ni beriman dengan sifat-sifat Allah? Kalau kamu rasa dia ni beriman dengan sifat Allah, gariskan. Kalau kamu tak rasa dia ni beriman dengan sifat Allah, jangan garis. Okey, jangan padankan. Okey, ini pula ada seorang perempuan menderma, bersedekah. Bukti dia beriman dengan sifat-sifat Allah tak? Kalau bukti keimanan dia terhadap sifat-sifat Allah, kamu gariskan. Yang ini pula dia bully. Ada seorang murid ni dia bully kawan dia, dia minta duit. Bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah tak? Kamu tengok macam mana? Tengok gambar ni. Kalau kamu rasa bukti dia beriman kepada sifat-sifat Allah, kamu gariskan. Kalau tak, jangan gariskan. Ini seorang murid menolong gurunya. Baiklah murid ni ya. Dia menolong gurunya mengangkat barang. Bukti keimanan dia terhadap sifat-sifat Allah tak? Kalau kamu rasa betul, gariskan. Ini pula seorang lelaki, dia berbuat baik kepada haiwan. Jadi bukti keimanan dia terhadap sifat-sifat Allah tak? Kalau kamu rasa betul, jadi kamu gariskan. Okey? Baiklah, seterusnya kita lihat pada muka surat yang seterusnya. Okey, baik. Ini arahannya susun perkataan menjadi ayat. Susun perkataan menjadi ayat. Contoh, ni ada bagi, bukti saya meyakini Allah Maha Melihat. Bukti saya meyakini Allah Maha Melihat. Jadi ayat perkataan yang dia berikan, kejahatan, tidak dan dosa melakukan. Tak tersusun kan? Jadi kamu kena susun perkataan-perkataan ini menjadi ayat yang teratur dan sempurna. Contoh ayat yang dia sudah atur, dah susun bagi elok.
tidak melakukan kejahatan dan dosa. Itu ayat yang lengkap lah. Okey, Ustaz akan bagikan untuk ayat-ayat yang atas ini ya. Nombor 1, bukti saya meyakini Allah Maha Berkuasa. Jadi apa yang kamu buat? Okey, kat sini ada bagi perkataan awam, tidak, harta, merosakkan. Jadi kamu kena susun ayat itu menjadi sempurna dan lengkap. Jadi betul lah ayat tu. Okey, Ustaz akan beritahu jawapan yang ni ya. Okey, kamu susun. Yang pertama tulis tidak merosakkan harta awam. Itu contoh Ustaz bagi jawapan kepada kamu. Okey, kita lihat pula nombor 2, Ustaz baca saja. Bukti saya meyakini Allah Maha berkehendak. Jadi perkataan yang diberikan dengan ketentuan Allah sentiasa redha. Jadi kamu kena susun ayat ini menjadi ayat yang betul dan sempurna. Okey, nombor 3 pula. Bukti saya meyakini Allah Maha mengetahui. Ayat perkataan di sini tak teratur, jadi kamu kena susun atur perkataan ini menjadi ayat yang lengkap. Ustaz baca yang pertama, benar dengan bercakap sentiasa. Jadi kamu susun perkataan ini menjadi ayat yang sempurna dan teratur. Okey, kita lihat pula pada muka surat yang seterusnya, muka surat 60. Arahannya, suaikan dengan tindakan yang betul. Maksudnya padankan, gariskan. Okey, sama juga macam tadi yang kita lihat pada buku teks muka surat 58. Situasi, ini situasi. Contoh, saya terjumpa dompet di surau. Jadi jawapan dia bagi apa? Memberikannya kepada guru. Itu tindakan yang betul. Okey, baik. Ustaz baca yang ini ya. Rakan-rakan bising di dalam kelas semasa guru tiada. Okey. Okey. Yang kedua, ibu sedang memasak di dapur. Okey. Yang terakhir, guru sedang mengangkat buku latihan yang banyak. Okey. Ustaz baca ini pula. Menegur dan menasihati mereka. Ini tindakan. Menegur dan menasihati mereka. Yang seterusnya, membantu membasuh pinggan dan cawan. Yang ini pula, bantu mengangkat bukunya. Yang terakhir, memberikannya kepada guru. Ini jawapan dah ada dah. Okey. Jadi dekat sini ada 3. Sini pun ada 3. Jadi kamu kena padankan ataupun gariskan dengan jawapan yang betul. Okey. Contoh Ustaz bagi jawapan 1. Rakan-rakan bising di dalam kelas semasa guru tiada. Tindakan yang kamu kena buat apa dia? Kamu kena buat apa? Menegur dan menasihati mereka. Membantu membasuh pinggan dan cawan. Bantu mengangkat bukunya. Mana satu? Okey. Nampak? Jadi jawapannya apa? Menegur dan menasihati mereka. Jadi kamu gariskan. Untuk jawapan yang kedua ini, kamu boleh gariskan sendiri ya. Ustaz dah bacakan tadi kan? Lagi sekali Ustaz baca. Ibu sedang memasak di dapur. Mana satu? Membantu membasuh pinggan dan cawan. Bantu mengangkat bukunya. Mana satu? Yang ni pula, guru sedang mengangkat buku latihan yang banyak. Jadi, tindakan kamu membantu membasuh pinggan dan cawan. Membantu mengangkat bukunya. Mana satu jawapannya? Mesti kamu tahu kan? Okey. Rasanya itu sahaja untuk tugasan yang perlu kamu lakukan. Moga-moga kamu dapat melakukan tugasan ini. Itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.